binti Haji Binti. Kasmuri. Binti. Kasudia sama-sama dengan Gemma Nurul Iman sekali lagi dalam kuliah Isyak hari ini sambungan kitab fiqh kita dan sedikit Ustazah akan ceritakan iktibar sirah Isra' Mi'raj. Betul Ustazah? InsyaAllah. Okey, baik. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kerana setia bersama Gemenur Iman. Terima kasih kepada Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penos Niati binti Mansur dan sah pengurusan Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم Amin صل ya وسلم. Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Suara saya boleh dengar dengan baik? Ya, boleh. Alhamdulillah. 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 Kak Ajah bagaimana tu malam-malam naik kereta? Nak pergi mana? Saja bertanya. Rahsia. Baik. Mudah-mudahan selamat Bonda lah. tak buka mic. Saya? Ibu tak buka mic. Tak dengar? Ibu tu nak jawab tapi mic dia tak buka. Oh ya ke? Tapi tak mengapa. Alhamdulillah. Kak Ajah nak gana Kak Ajah? Malam ni. Balik rumah Ustazah. Oh, balik rumah. Mudah-mudahan selamat sampai, diberikan kemudahan, diberikan jalan keberkatan atas segala usaha berterusan ini. Terima kasih kepada Kak Jahrus Niati dan seluruh AJK dan admin bagi keluarga besar Gemenur Iman ini. Mudah-mudahan Allah redha dan Allah berikan kebaikan berterusan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan jazak. Mari kita mulakan. Saya ingat tadi dah siap baca, rupanya baru nak baca. Jadi mari kita memulakan pengamalan dan pengajian kita ini dengan bacaan ayat yang pertama insya-Allah. Sebelum kita bermula ni, kita baca suratul kahfi dululah. 10 ayat yang pertama sahaja insya-Allah bersama dengan saya ni. Bismillah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Sebentar ya. Amin. Assalamualaikum. Cik Haba masuk ni. Ah. Bateri mampu tadi. Telefon. Ustazah tak buka mic. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Patut senyap wabarakatuh. sepi pun kata. Cik Haba masuk senyap Okey. sepi. Dengan masalah Allahu Cik Akbar. Nuriha. Terima Masya kasih Allah. semua. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ada kebaikan. Suara saya boleh didengar dengan baik insya-Allah. Kalau ada sedikit gangguan itu maka bersabarlah insya-Allah kerana Jelas saya molek Ustazah sana tengok ni jelas boleh pun. boleh alhamdulillah Molek. syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak meneruskan selepas pengamalan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berdoa kepada Allah. Hari ini dah masuk malam 28 Rejab sebenarnya. Semalam sebenarnya malam semalam yang sebenarnya adalah 27 Rejab. Tetapi tetaplah kita mengambil iktibar malam ni sedikit masa ini sebelum tu kita memperelokkan dan memperbarui niat kita lah untuk belajar bersama ini insya-Allah dengan doa sebelum pengajian ini insya-Allah. Bismillah. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wad dalalata lil khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Saya menambah doa hari ini bersama dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk permulaan sebelum saya istighfar ini. Doa daripada Al-Alamah Habib Umar Al-Hafiz. Habib Umar Al-Hafiz ini, mudah-mudahan doa ini akan menambah keberkatan bagi majlis ilmu pada malam ini. Dan sedikit pencerahan itu nanti sekejap lagi saya akan beritahu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabiyyur Rahmah, sahibul Israr wal Mi'raj. Sahibul Isra wal Mi'raj wal anbiya'u alladhi sallu khalafahu. Adrikal ummatihi akhidh ummatahu. Farij qurubal ummati. Kawil iman fi qulubi ummati. Ijma'al huda syamla ummati.
rudda qaidin aduwuhum fi nahrin biquwwatin ya qawiyyun wa qudratik ya qadir wa rahmatika ya rahman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa adillal syirki wal musyrikin waj'al lana himmatan fil iftida'i bihabibika sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wattiba'i sunnati wattiba'i sunnati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulakan pengajian kitab Fiqhul Manhaji ini, saya ada bagi pada admin ni untuk sedikit iktibar dan juga ibrah. Ibrah sedikit saja berkaitan dengan 27 Rejab ini. Subhanallah, walaupun malam ini adalah 28 Rejab. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ayat Al-Quran. Memang sebenarnya ayat Al-Quran yang berkaitan tidak lain dan tidak bukan adalah surah Al-Isra ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan menceritakan, telah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mi'rajnya, kemudian diisrakan, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana perjalanan ini adalah perjalanan, bukan perjalanan secara hakikat kebiasaan manusia, tetapi sebenarnya hakikat perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan penetapan hati dan jiwa Nabi SAW, kerana Nabi Muhammad SAW baru saja kehilangan beberapa insan-insan yang sangat berjasa dan menjaga dan sangat dicintai oleh baginda SAW. Kita ni kalau orang yang kita cinta dan kita sayang, kalau dia hilang, kita akan rasa sedih kan? Kesedihan itu juga berlaku kepada Nabi Yuna wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Maka itu adalah perkara kebiasaan manusia. Dan baginda juga manusia, bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang diberi ujian juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini menjadikan satu keistimewaan yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Tak ada. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana perjalanan Mi'rajnya Allah memi'rajkan Nabi SAW ini bersama Malaikat Jibril ini, dan Malaikat Jibril hanya terhad di Sidratul Muntaha. Ini kita biasa dengar, betul? Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha tu maksudnya langit yang hanya Malaikat Jibril je boleh sampai. Malaikat lain belum tentu sampai. Malaikat ni dia berada di bawah Malaikat Jibril. Tetapi Malaikat Jibril ini tidak boleh melebihi Nabi Muhammad SAW. So kat situ kita dah lihat sebenarnya. Kita boleh melihat dengan kita punya mata hati, dengan penuh keimanan kita, di mana apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang ditetapkan oleh Allah kalau dia berupa pun bencana. Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, saya nak kongsi sedikit ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat 1 tu tadi cerita pasal Isra dan Mi'rajnya Nabi dan dijalankan oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Tapi nak cerita kehidupan kita ni, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Tidak ada satu kesusahan pun atau bala bencana yang menimpa seseorang hamba Allah itu melainkan dengan izin Allah. Jadi kehidupan kita seharian ini, hari ini belum tentu semuanya adalah dalam keadaan baik keseluruhannya. Tapi pasti ada yang baik dalam kehidupan kita. Pasti ada kebaikan dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ada musibah yang diberikan oleh Allah, ada kematian yang dikasihi, dan kehilangan daripada mereka yang sangat-sangat berjasa kepada Nabi SAW. Maka daripada ayat At-Taghabun ayat yang ke-11 ini,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberitahu oleh Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang berlaku itu dengan tenang dan sabar. Tenang dan sabar itu adalah tanda orang beriman, dan itulah tanda yang telah diberikan oleh Allah kepada siapa? Nabi Yuna wa Zukrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh mendapat perasaan dan tanda kasih sayang Allah ini apabila Allah memimpin hati kita dalam berusaha beriman serta taat kepada segala perintah Allah. Contoh dalam cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, perintah Allah adalah perintah solat. Solat ini adalah perkara yang kalau diikutkan, kita kena betul-betul belajar. Betul-betul belajar tentang solat ni, dia bukan cerita tentang kefarduan sahaja. Dia ada cerita di mana Nabi SAW bersabda, macam mana kalian itu nak solat? Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ikutlah aku macam mana aku solatkan. Itu dalam maksudnya dan mafhum daripada hadis itu. Lihat aku, tengok aku, ikut aku macam mana untuk menjalankan kefarduan solat itu. Dan kefarduan solat ini, dia bukan daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Ia directly daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan baik-baik, dia daripada Allah. Kita tahu ni. Kita dah tahu, dah lama tahu. Dan pimpinan Allah itu bertepatan dengan ujian yang telah diberikan kepada Rasulullah. Kita ni, percayalah, bila Nabi dapat ujian Nabi 70 kali ganda, 100 kali ganda lebih berat sebenarnya. Dalam ramai-ramai anak Rasulullah SAW, hanya tinggal satu je yang hidup dan membesar bersama Nabi SAW. Yang 5 yang lain semua itu dihabiskan oleh Allah SWT ataupun dimatikan oleh Allah SWT sebagai satu kurniaan sebenarnya. Kurniaan apa? Untuk dipimpin keimanan oleh Allah bahawa kalau Nabi ada ujian sebegitu, kita juga kena bersedia bahawa ada ujian yang mendatang, tetapi Allah tidaklah akan menduga semua seperti mana dugaan Nabi Muhammad SAW juga kepada para Rasul dan Nabi yang sebelum ini. Apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj ini? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW mendapat satu pujukan kasih dan sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Di mana macam kita, kalau nak pujuk anak-anak kita, sedih ke apa semua, isteri nak dipujuk oleh suami, dia buat gimana? Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan ni paling happy. Naik kereta, tengok lampu pun, settle lah. At least boleh keluar jalan-jalan. Tapi perjalanan Nabi ini bukan jalan-jalan perjalanan yang biasa. Tapi perjalanan ini menunjukkan betapa besarnya bahawa nikmat umat Nabi Muhammad ini. Bayangkan, cerita neraka dan syurga itu telah diceritakan dalam cerita peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Sepatutnya kita lebih bersedia. Bersedia apa? Physically dan mentally sebenarnya. Dari kata keimanan kepada Allah SWT adalah daripada ruhi dan jasadi. Jasadi dan juga ruhi. Jasad kita, ruh kita kena bersedia untuk menerima segala perintah Allah, di mana dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Sian dia. Sian mute kan tu. Okey. Terima kasih Kak Amnira. Segera Kak Amnira. Jangan gelak sangat Kak Amnira. Allah SWT Muhammad. Dia ni dah terbiasa gelak. Maaf. Tak apa Kak Wan. Okey, jangan buka lagi dah. Okey, tertekan tak apa. Nak cerita ni, bila kita diberikan ujian oleh Allah SWT, belajar seperti mana Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah memberikan hadiah yang besar kan, kita pun akan dapat yang sama sebenarnya. Macam mana Nabi Muhammad dapat? Dia dapat ujian, kita sabar, kita redha, kita ingat Allah yang berkuasa, kita cakap je macam ni dalam hati, Allah nak bagi aku rezeki, Allah nak bagi aku hadiah, Allah nak bagi aku rezeki, Allah nak bagi aku hadiah ni. Ujian ni datang sebab Allah sayang. Buat start dengan peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Nabi Muhammad begitu memohon kepada Allah. Ya Allah, aku ini adalah sangat sedih keadaanku ini. Kematian isteri, kematian datuk yang sangat dikasihi. Kemudian sebenarnya pakcik yang tidak sempat untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu kesedihan juga. Kesedihan yang lebih besar. Walaupun dijanjikan oleh Allah untuk sedikit keringanan
di dalam neraka jahanam itu. Ya Allah, kita ni masuk dalam agama ini dengan hikmah yang sangat besar, di mana hikmah yang paling besar yang kita boleh belajar, sebab hadiah ini paling besar daripada Allah kepada Nabi SAW. Dan ia adalah bila hadiah besar kepada Nabi Muhammad sebenarnya adalah untuk kita semua. Subhanallah. Untuk kita kan? Untuk kita. Kita kena perasan. Yang ni kena perasan. Tak maaf lah, selalu kan cakap jangan perasan kan. Yang ini kita kena rasa. Kita kena perasan bahawa Allah sangat sayang kat kita sebab bagi satu kewajipan yang tidak ada kewajipan pada mereka yang terdahulu. Tak ada. Ianya hanya pada kita. Maka apa yang saya nak bawa hari ini daripada ibrah kisah Isra dan Mi'raj ini. Ibu-ibu, kakak-kakak yang rahmati oleh Hussein, sahabat-sahabat, perempuan hajar semua. Yang dalam FB saya live ni juga, lepas ni akan masuk dekat YouTube lagi untuk didengari. Percayalah, setiap kali Allah SWT memberikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW, baginda SAW akan sentiasa menyatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku percaya semua ini adalah daripadamu ya Allah. Kepadamu jugalah dia akan kembali. Segala-galanya. Sekecil-kecil ujian sehingga sebesar-besar ujian. Jadi ibrah untuk Isra dan Mi'raj ini, kita perelokkan hati kita ni. Hati kita ni. Penerimaan segala ujian daripada Allah ini adalah tanda kasih dan sayang. Nanti one fine day, saya nak berangan macam inilah. Saya nak bawa kakak berangan malam ni. One fine day kita akan melalui sirat itu dalam keadaan Allah akan memimpin kita bersama. Dengan kerana kita redha dengan ujian Allah. Itulah yang Allah jadikan Rasulullah tunggu di mana? Tunggu di penghujung sirat itu untuk menunggu umat-umatnya yang mudah-mudahan kita bukan di kalangan yang tergelincir itu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kitalah yang dipimpin oleh Allah kerana dalam kehidupan kita, kita merasakan bahawa kehidupan ini adalah milik Allah. Segala perintah Allah adalah milik Allah dan kita berhak untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taat dan berterusan bersyukur kerana diberi ujian oleh Allah. Yang ini satu tahap keimanan yang baru gak. Minta maaf saya cakap begitu, baru. Sebab biasa orang dapat ujian dia mengeluh, resah, gelisah. Kenapa dan kenapa? Kau kena jawab selalu macam ni. Akak kena jawab macam ni selalu kak. Kita layak untuk mendapat ujian ini. Kita layak. Dan akhirnya, dikala kita merasakan kita mengaku kita layak untuk menerima ujian ini, dia ada satu perkataan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW ditarik dan dipegang tangan Rasulullah SAW ini oleh malaikat Jibril untuk dibawa perjalanannya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian barulah bersama dengan para Rasul ini yang dihidupkan semula untuk bersolat dengan Rasulullah SAW. Dengan kuasa Allah. Segala-galanya dengan kuasa Allah. Kemudian diangkat ke langit dunia. Kemudian menyerusuri setiap langit. Dan setiap langit itu ada gambaran syurga dan ada juga peringatan daripada neraka. Kita dah tahu semua benda ni lama kak. Mulai saat ini bermulalah fasa baru keimanan yang lebih. Ni ayat At-Taghabun, ayat yang ke-11 ini. Moga-moga Allah akan memimpin hatinya, hati Nabi SAW, untuk menerima apa yang berlaku itu dengan tenang. Bertenanglah bila dapat ujian. Kerana kita memang selayaknya mendapat ujian. Dan lebih lagi Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah dapat hadiah apa? Rasulullah dapat bertemu dengan Allah. Dan dapat melihat ruh Allah Azza wa Jalla itu. Tapi tidak malaikat Jibril. Kita kelak di kalangan umat baginda SAW. Kalau kita benar-benar berimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini, subhanallah, bukan saya kata ibu-ibu tak beriman. Tak, kadang-kadang macam kurang juga dia punya keyakinan bahawa Isra dan Mi'raj ini adalah satu perkara hadiah yang besar daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa, yelah. Jangan cakap macam itu. Kita kena betul-betul yakin dan percaya. Perjalanan ini adalah kerana permulaan perjalanan kehidupan ini adalah sangat sukar untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak layak ke untuk menjadi sukar? Patutnya kita lebih layak sukar sebab kita ni lagi tak berapa taat sangat lah. Bukan tak taat, tak berapa taat sangat. Kadang-kadang ada je ketegaknya sendiri. Minta maaf, ni bahasa utara kan. Ketegaknya sendiri, macam mana nak tahu ketegak?
Yelah, nanti dululah. Itu ketegak tau sebenarnya. Itu macam nakal lah. Kita sepatutnya, ya, sami'na wa ata'na. Perkataan sami'na wa ata'na itu adalah nilai keimanan yang sangat tinggi. Allah cakap perintah, aku dengar, aku taat. Aku taat, aku dengar. Aku dengar, aku taat. Kalau kita semua berjaya untuk menenangkan diri dengan setiap perintah Allah, sesukar mana pun ujian yang datang adalah tanda kasih sayang Allah. Dan ingatlah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11 ini, apa kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang saya nak bawa hari ini? Bahawa Allah Maha mengetahui akan tiap segala sesuatu. Hari ini kita bertemu dengan keadaan offline ini, offline pula, online ni, minta maaf, online ni, ibu-ibu, apa perasaan ibu-ibu kalau ibu-ibu benar-benar duduk bersama dengan saya, contohlah ya, dan duduk belajar ini, kita akan merasa lebih gembira dan seronok lah saya rasa kot, agaknya lah ya, agaknya ya Kak Amnira, boleh duduk depan saya, boleh one-to-one macam gitu lah, agaknya lah. Santai lagi Ustazah. Santai lagi Ustazah. Siap ada Okey, Kak Wan. makanan dan minuman Ustazah. Seronok Ustazah, seronok. Maksudnya kita akan rasa seronok kan bila kita duduk dengan guru kita dan kita boleh duduk Betul. berkongsi ilmu, dan itulah Allahumma salli ala Muhammad waalaikumsalam yang memberi salam. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW apabila dia diberikan keistimewaan. Tapi tak samalah keistimewaan untuk kita. One fine day, kita semua akan dapat perkara itu bersama dengan Rasulullah SAW. Bila kita percaya bahawa segala apa yang berlaku sesuatu di dunia ini, segala-galanya, walaupun dengan pandangan mata kita tiba-tiba rasa kita sakit mata sebelah. Sebelah tak sakit. Sebelah ni pula sakit. Sian aku kan. Mata aku sebelah sakit. Sedih. Kita tak tengok bahawa Allah sedang menjaga mata kita ni daripada melihat perkara-perkara yang bukan-bukan. Tak terfikir pun perkara macam itu. Sebab kita rasa mata kita ni macam tak tengok bukan-bukan. Yakin ke? Yakin? Hari ni buka handphone baru banyak kali iklan yang bukan-bukan. Yakin ke? Tak yakin. Kita banyak buat dosa kecil kat setiap hari ya. Jadi Allahu Iyalah, Akbar. tak sedar kadang-kadangnya Ustazah beringat-beringat pun. Saya seronok lah bila Kak Cik Noreha ni bersuara, saya gembira mendengar apa telo dia. Masya-Allah, tabarakallah, sanul khaliqin. Maaf pelak Kelantan ni, masuk kelas cucu apa, kalau saya seronok balik dengar. bolehlah cek bahasa surat. Maafi muskilah, saya cakap Arab ni, maafi muskilah, no problem. Nak ceritanya bahawa sesungguhnya kehidupan kita ini ni kan ada dekat 70 orang ni kan, 70 lebih ni. Kadang-kadang aku rasa apa hal dia ni tertekan. Kita kan rasa macam tak sedap je. Kadang-kadang orang terbuka suara. Kenapalah dia tak buka suara? Ustaz tengah cakap, contoh, kita tak perlu rasa sugul, tak perlu rasa pelik, sebenarnya tak perlu. Tapi benda tu akan datang pada kita sebagai ujian. Maka pimpinan Allah lah yang akan menjadikan kita berlapang dada je. Tengok macam Kak Rubiah, tenang aja dia dengar saya cakap kan, sebab saya nampak muka dia. Kak Alimah, tenang-tenang aja. Kak Fida, sebab saya nampak ini je yang keluar. Mungkin line saya tak berapa clear, tu yang tak nampak semua. Sebenarnya buka je kamera kan. Bu, percayalah. Percayalah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dia bukan hanya sekadar kita cerita tentang solat, tetapi tentang perjalanan iman dan ketakwaan, di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita percaya bahawa Allah akan memimpin jalan kita kelak di syurga Allah, yang paling utama memang solat. Tetapi dalam perjalanan untuk solat, kita perlu kehusyukan dalam solat. Tetapi khusyuk itu bukan dalam rukun solat. Dia hanya sunat hayat. Dia hanya sunat hayat. Yang kalau tak ada pun solat kita tetap sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita upgrade diri kita dengan solat kita itu, kita menekankan sunat ab'ad itu dan sunat hayat itu, ayah ni saya dah nak masuk fiqah dah ni. Saya dah nak masuk fiqah ni. Ni dah nak masuk fiqah ni. Iktibarnya dia ada kaitan dengan kitab Fiqhul Manhaji Al-Mazhab Imam Syafi'i ini, di mana bila kalian memahami segala perkara perintah Allah, dan dia cerita tentang bagaimana perjalanan daripada perkara rukun, kemudian sunat ab'ad, kemudian kepada sunat hayat. Kenapa Ustazah ni kita nak sibuk sangat nak benda-benda yang ini, kita nak betul-betul nak menjaga ni? Kerana itulah kesempurnaan bagi setiap perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap itu Allah akan tanya tau nanti. Sebab itu fiqah ni lebih penting, lebih utama
selepas kita belajar tentang keimanan. Isra Mi'raj adalah keimanan. Isra Mi'raj adalah keimanan dan ketakwaan. Kau kalau tak percaya, engkau boleh kufur gak? Sebab dia adalah perjalanan yang dalam satu malam, sebenarnya sebahagian malam saja. Bukan satu malam. Selepas waktu Isyak, riwayat mengatakan selepas waktu Isyak, baru malaikat Jibril ini menjemput Nabi SAW. Subhanallah. Di mana jemputan itu adalah jemputan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita pula tiap-tiap hari dijemput oleh Allah melalui laungan dan syiar azan dan iqamah itu. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul Ustazah. Betul Ustazah. Berapa ramai yang memahami bahawa panggilan itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Berapa ramai yang menyedari itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sedar itu adalah kasih sayang Allah, kita kan akan bersungguh-sungguh bersedia awal. Saya cakap macam inilah, bersedia awal. Bersedia macam mana? Bersedia dah tahu ni dah nak masuk asar. Bila dah nak masuk asar, kita akan bersedia dengan wuduk kita tu. Ini syiar yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baginda SAW setiap hari dalam 2 hari dalam fiqh ni, malaikat Jibril turun ke dunia dan baginda SAW diajarkan untuk bersolat subuh, kemudian solat zuhur, kemudian solat asar, kemudian solat maghrib, kemudian solat isyak, dan akhirnya nak mengakhiri solat subuh itu, malaikat Jibril akan datang pada akhir waktu menunjukkan bahawa oh ini waktu yang akhir untuk selesai melakukan ibadah. Jadi ibu-ibu kakak-kakak, sekarang ini kalaulah ditakdirkan Allah, Allahumma salli ala Muhammad, malaikat Jibril pula yang datang kat kita. Berpeluh-peluh bukan berpeluh-peluh, tak jadi nak bangun, nak sembahyang ni. Jadi Nabi Muhammad telah bagi kita ilmu yang sangat luas dan berkah ini. Maka belajarlah bersungguh-sungguh dan fahamilah supaya kita beribadah ini benar-benar mengikut apa yang ditonjolkan dan ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam ni, dulu mak saya ajar macam ni lah, dulu nenek saya, tak ada dah. Kita takkan guna perkataan tu. Kita takkan guna, ini ustazah ajar. Tak. Kita akan cakap, kita belajar ini daripada ustazah, tetapi yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma sampaikan je kak. Saya cuma sampaikan saja. Jadi kenapa saya bersungguh-sungguh untuk meminta sahabat-sahabat Gemenur Iman ini. Kenalah struggle juga macam saya. Takkan saya je seorang nak struggle kan kat dunia ni. Kita kena struggle sama-sama. Kerana perkara ini adalah wajib. Wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Bila dia cerita tentang kewajipan fardu ain, tak buat, tak belajar, tak memahami, tak bersungguh-sungguh mendatangi majlis ilmu ini, akan diberi balasan dosa dan boleh membawa kepada kesan api neraka Jahannam. Wal na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan penjagaan yang luas daripada iktibar peristiwa Isra dan Mi'raj ini. InsyaAllah. Saya doakan diri saya, keluarga saya dan seluruh yang bersama dengan saya, kitalah antara pilihan yang tinggi dan luas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Nabi kita sudah dipilih oleh Allah. Sebegitu luas keberkatan yang diberikan sehingga malaikat Jibril pun cakap macam ni. Aku hanya diperintahkan oleh Allah setakat ini sahaja. Setakat ini sahaja. Dan engkau sahajalah yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Kelak sesiapa yang mengikut jejak langkah Nabi SAW keseluruhan kehidupan, tidak ada tak ada kompromi, kita tak ada melingah-lingahkan semua. Kita juga akan berada bersama-sama dengan perjalanan Rasulullah SAW yang akan menjadi makhluk pertama yang akan diterima segala doanya kelak di hari akhirat. Hanya baginda SAW je yang akan diterima segala permintaan untuk meminta pengampunan dan juga dipercepatkan yaumul hisab itu
dan dipercepatkan untuk kita dijalankan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh yang bersama ni, tak boleh nak sebutkan semua nama hari ni sebab ramai ni, alhamdulillah sangat ramai juga. Lebih daripada 40 orang, maksudnya ada sebahagian yang tidak boleh disebut. Tetapi saya percaya yang telah ada namanya tercatat ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla untuk mendengar apa? Mendengar satu berita gembira yang sangat luas keberkatannya. Apa berita gembira tu? Kita kalau benar-benar menyusuri kitab fiqh ini, itulah cerita tentang Isra' dan Mi'raj sebenarnya keseluruhan. Kenapa? Sebab dalam fiqh ni perkara utama adalah ibadah. Dalam ibadah perkara utama adalah bersuci. Perkara utama selepas bersuci adalah solat. Dan selepas solat adalah semua perkara yang berkaitan dengan solat-solat sunat yang akan mengikuti perkaitan perkara itu adalah segala-galanya memang daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan menyambung sedikit sebanyak berkaitan dengan kitab fiqh ini. Kita dah selesai dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tentang takrif ilmu fiqh. Betul dah selesai tu? Betul tak Kak Amira? Hari ni tak ada Kak siapa tu? Dia tak ada. Bunda dari ni. Ha? Bunda dari ni. Yang tu, yang share PDF tu. Oh itu, ni Kak Nazrina, dia tak ada di PKS Azah. Oh dia pergi KL. Saya pun kat KL Kak. Habis tu tak ada orang boleh share PDF tu lah. Allah. Kak Amira? Tak ada. Bendahari kita pun ke umrah. Masya Allah. Baik. Jadi dua orang yang selalu share ni tak ada Saza, mohon maaf. Kalau bagi tahu awal tadi saya boleh cari orang. Saya ada kitab. Saya tak ada masalah. Jadi yang lain ni ke nanti boleh mengulang dengar semula. Boleh bersedia cari buku. Saya ramai juga dah bertanya buku tu betul ke tak betul. Tak betul. Betul lah tu. Tak ada yang tak betul. InsyaAllah betul. InsyaAllah. Kita dah ada kitab. Alhamdulillah. Tahniah. Sampai 8 jilid. Entah apa-apa. Apa dia Kak? Saya sampai 8 jilid. Daripada 1 sampai 8 kan? Dah beli dah? Dah. Tahniah Kak? Tak tahniah. Kelakar. Itu bukan kelakar lah. Itu adalah satu pilihan Allah sebab tamak aku Ustazah. Sampai 8 terus sekali beli. Alhamdulillah Cik Har pun apa ni Kak Noh post 8 juga. Kak Asnas, dia macam ni. Minggu lepas saya dah cakap, kita belum tentu habis belajar 8 jilid. Betul. Sebab itu kita hanya meletakkan 8 jilid itu sebagai niat dan hajat yang besar. Kalau dikala sebelum 8 jilid ni dah habis, belum habis, minta maaf, tiba-tiba kita yang habis dulu. kita yang habis dulu. Kalau kita tak habis dulu, saya habis dulu contoh. Saya meninggal dulu. Saya dah habis 8 jilid masa saya belajar. Alhamdulillah. Tapi untuk bersama ibu-ibu ni, kalaulah tidak selesai niat, hajat dan juga harapan itu, Allah telah mencatat ke Asnas. Dia bukan satu yang kelakar sebenarnya. Dia satu kurniaan daripada Bukan tamak aku Ustazah. Tamak untuk perkara akhirat adalah digalakkan. Sampai 8 terus beli saja. Alhamdulillah. Tahniahlah. Dan nanti kan Imam Syafi'i akan kenal ke Asnas. InsyaAllah, ya Allah. Amin. Semua sekali yang dah beli 8 jilid. Yang belum, belilah. Yang belum, belilah. Saya pun beli juga ni yang terjemahan. Bahasa Arab hal saya ada. Kalau bahasa Arab, saya 6 jilid je. Dia tak sampai 8 jilid. Sebab dia terjemahan. Terjemahan ni lain. Version dia lain. Memang dia banyak sikit. Bahasa Melayu ni kan banyak lenggoknya. Bahasa Arab tak banyak. Bahasa Arab cuma 6 jilid je. Dan 6 jilid tu kami belajar dekat belas tahun baru habis. Aduh. Serius. Alhamdulillah. Ni kitab ni kitab fiqh manhaji. Tak apa, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang belum memiliki, saya doakan milikilah dia walaupun kita tak belajar habis dengan niat. Saya tengok tajuk menarik Ustazah. Dia bukan setakat menarik, dia wajib belajar Kak. Walaupun tak menarik kau kena belajar juga. Allah. Tak maaf saya cakap macam gitu. Tak apa Ustazah, saya faham. Dia bukan kerana kita suka atau tak suka. Kau suka ke, kau tak suka ke, kau kena belajar. Memang wajib belajar. Kau tak belajar, kau berdosa. Kalau berdosa masuk, bahasa anak-anak, berdosa masuk. Berdosa. Masuk neraka Kak. Wal na'udzubillah min dzalik.
Subhanallah. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i terbitan Rasulullah SAW. Terima kasih Kak Zelinda. Terima kasih. Tak nak serabut apa Kak Lima? Kenapa nak serabut pasal apa? Oh, Kak Noriha lagi advance. Aku tak habis anak cucu aku sambung. Betul. Itu niat yang betul. Dia bukan main-main. Saya berniat kalau saya tak habis belajar ni, mudah-mudahan daripada kalangan zuriat keturunan saya yang memang ada sambungan, ada yang memang belajar perkara ini, dia akan menyambunglah perkara ini. InsyaAllah. Okey, itu untuk kedua, mukadimah kedua untuk kitab ni. Ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh sekalian, percayalah bahawa Bukan tak nak serabut Ustazah, tak nak sebut. tak nak sebut, salah tulis, salah serabut jadi Salah sebut. type. Okey, Okey Ustazah. Kak Lima, tak ada masalah. Kita nak cerita bahawa hubungan antara fiqh dengan akidah Islam. Kan tadi kita cerita tentang Isra' Mi'raj adalah keimanan, betul? Dia adalah keimanan dan ketakwaan. Betul. Kau kalau tak ya, kau tak akan percaya benda yang macam berdesuk tak sampai beberapa jam tiba-tiba dah turun naik, boleh bertemu dan dapat hadiah besar daripada Allah. Ia berlaku hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pada Nabi yang terdahulu yang saya ulang dari tadi. Tetapi dalam cerita bab fiqh ini, ibu-ibu dengar baik-baik. Di antara keistimewaan fiqh Islam ini, yakni hukum-hukum syarak ini, dia yang berkaitan tentang perbuatan, perkataan seorang mukallaf. Siapa mukallaf hari ini? Depan saya ni siapa mukallaf? Kita lah mukallaf. Semua mukalah. Kita semualah, kami semua ni mukallaf. Kau jangan tak mengaku pula hari ni mukallaf. Jangan macam-macam. Belum cukup umur. Tu tipu semua dah ada anak, ada cucu, dah ada apa, tiba-tiba tak cukup umur. Pening juga kepala aku ni nanti ni Kang. Jangan. Dah lebih umur. Terlebih umur. Dah tinggal tunggu masa je Kak Wan Minta maaf Kak Wan. Minta maaf Kak Wan. Dah senja Ustazah. Betul Ustazah. Dia dah hujung dah kita ni Kak. Usia dah Tapi Kak Fida belum hujung lagi, muda lagi tu. Macam Kak Amira. Yang tadi ni. Kakak-kakak yang lain ni. 70 dah. Kami dah hujung. Nak cerita hujung ni, bahawa sesungguhnya segala perkataan, segala perbuatan kita, segala apa yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia adalah contoh solat, dia ada kaitan dengan keimanan kepada Allah. Orang yang bersolat, dia beriman. Orang tak solat, dia masih dikira beriman. Tetapi dia boleh diberi hukuman sebagai orang kafir. Perbezaan, hadis sahih. Perbezaan antara Muslim dengan kafir, tarkus solah. Hadis sahih. Perbezaan antara orang Islam dan kafir itu adalah dengan meninggalkan solat. Bayangkan satu ibadah yang menjadi satu kebanggaan umat Nabi Muhammad SAW ini, tetapi itu salah satu daripada ibadah. Dan banyak lagi ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dari segi perbuatan, pertuturan, percakapan, perjalanan, rukuk, sujud, segala-galanya tu, dia ada kaitan dengan keimanan kepada Allah. Kalau tak, kita tak akan berdiri tegak. Kenapa kau nak berdiri tegak ni? Sebab Nabi sembahyang berdiri dan tegak. Bagi mereka yang mampu berdiri tegak, jangan risau. Yang tak boleh berdiri tegak, bongkok sikit boleh. Tak ada masalah. Tak boleh bongkok, duduk pula. Duduk pun boleh. Salah sebut saya, astagfirullahalazim. Bila duduk dah boleh, duduk pula tak boleh. Boleh baring. Baring tak boleh. Pakai mata. Pakai mata tak boleh. Kita kena sembayangkan dia pula. Macam minggu lepas saya cakap tu. Dah meninggalkan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perjalanan keimanan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perintah yang ada kaitannya rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiah, terutamanya berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan kepada hari akhirat. Sebelum kita nak solat hari ini, kita dapat perintah solat ini daripada Allah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita cerita tadi ni, yang kita dah tahu sebenarnya. Bu, kalau tak ada sembahyang ni Bu, kita adalah antara umat yang terdahulu akan tetap sembahyang satu kali malam, satu kali siang. Itu adalah solat permulaan Nabi SAW. Tetap kena solat. Satu kali malam, satu kali siang. Itu memang solat Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi kenapa Allah SWT nak tambah ni benda ni? Lepas tu tambah bukan sikit. 50 Allah tambah. Cerita 50 ni, ya Allah, kalau ikut mata kasar kita ni, ya Allah, 5 tu pun bergaduh dengan perasaan.
Sembahyang cepat. Mak pesan, mak saya. Umur 45 kat ni. Tengah hari tadi, dah sembahyang belum? Saya duduk dengan mak saya hari ni. Dah sembahyang belum? Ya mak nak sembahyang ni. Maksudnya belum kan? Aku tak cakap dah. Aku pun tak cakap belum. Ya mak nak sembahyang ni. Dia cakap macam ni tau mak saya. Kok belum sembahyang? Orang Jawa. Kok belum sembahyang? Baru bangun mak tadi tertidur lah, lama lah, letih lah. Saya cakap macam tu kan. Dia diam macam tu. Saya tahu lah. Sembahyang lah cepat. Maksudnya dia tak cakap banyak lah. Bayangkan orang tua macam saya ni pun masih diingatkan oleh ibu saya. Kita ni yang lelaki kalau ada ibu, beruntunglah kalau mereka mengingatkan tentang satu perkara keimanan dan kepercayaan yang membawa kepada kebahagiaan hari akhirat. Iaitu solat. Kadang-kadang setan, saya cakap setan, saya nak salahkan setan je malam, saya tak nak salahkan diri saya. Saja kan saya nak selamatkan diri kan. Allahu Akbar. Alah. Mak kau cakap je, kau tahu kan memang kau nak boleh sembahyang. Nanti kau sembahyang lah. Dia bermain dekat fikiran kita macam tu tau. Itu adalah satu perkara ujian yang besar di mana Allah SWT memang akan buat benda tu untuk kita. Dengan ujian syaitan. Ujiannya syaitan. Kita rasa mak kita tadi tu tak betul ke? Betul. Dia lebih betul daripada kita. Sebab kita tadi terlewat sembahyang je sebab tertidur. Contohlah saya bagi tahu diri saya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita cakap dalam hati kita, ya mak, tahu lah. Dalam hati cakap tahu lah. Kau kira derhaka tau dengan Allah SWT sebenarnya. Sebab kau cakap macam itu dengan mak. Apatah lagi kalau kau suara kan. Apatah lagi kalau kita suara kan. Saya cuma cakap dengan mak saya nak selamat tadi kan. Mak nak sembahyang ni. Selesai nak sembahyang ni. Lepas tu kan nak lagi mantap kan. Supaya mak saya tenang. Sembahyang depan mak. Sembahyang depan mak. Sebab mak saya, dia punya tempat tidurnya kat luar. Memang ruang sembahyang tu memang kat luar. This is not funny sebenarnya. Tapi nampak macam kelakar. Bukan nak menunjuk kat mak. Nak bagi dia tenang bahawa anak dia ni betul-betul sembahyang dengan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang duk sibuk kau tu mengajar kat orang lain oleh. Gitulah ayatnya. Jangan cakap saya bagus. Saya pun orang biasa. Saya pergi kat depan memang lagi satu pun kat bilik nanti panas. Kat luar dekon. Ini semua trik manusia semua ni. Itulah saya. Boleh tak buat macam itu? Supaya dia menjadi sesuatu perkara ikatan. Bahawa kita buat itu. Satu tadi ingatan daripada ibu bapa kita. Dia adalah ingatan kasih sayang daripada keluarga kita. Kemudian bila mereka mengingatkan, kita redha lah dia ingatkan. Dia kat situlah perjalanan keredaan itu akan bawa kita menuju kepada Allah. Ni, tanda keimanan dan kepercayaan yang kita akan bawa kelak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bila kita boleh duduk bersama, mak saya paling bahagia saya rasalah bila dia dapat berjamaah dengan anak-anaknya. Tapi kalau dekat KL ni, dia akan sentiasa berjamaah dengan anak-anaknya. Sentiasa. InsyaAllah. Terutamanya maghrib dengan isyak. Saya bagi tahu ni, nak bagi tahu ibu-ibu kena usaha. Macam mana pun kat rumah tu, dalam seminggu, kena cari jalan untuk memkukuhkan keimanan kepada Allah dan nak bagi tahu, kita berjamaah kat luar ni, nanti besok kita akan berjamaah juga di hari akhirat. Bersama keluarga. Dengan mak, dengan keluarga. InsyaAllah. Dan ini juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang akan menjadikan seorang Muslim itu, dia akan berpegang teguh, juga akan beramal dengan hukum-hukum agama, Allahumma salli ala Muhammad, serta berjiwa sejati untuk mempraktikkan segala keimanan yang telah dikurniakan oleh Allah. Sedih rasa mak dah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk arwah ayah saya juga. Saya baca untuk arwah ayah saya. Kalau saya tak cakap pun memang arwah ayah saya akan tetap dapat lah. InsyaAllah. Allah SWT. Dan seterusnya, bila berjiwa sejati ni, berjiwa sejati ni maksudnya berjiwa lurus dan tenang. Dia, orang tak suruh pun dia buat. Orang suruh lagilah dia sungguh-sungguh untuk buat. Lagi-lagi yang suruh tu adalah orang-orang yang kita sayang. Di mana ketaatan itu dengan mesti padanya kerelaan. Ketaatan padanya mesti ada kerelaan. Itu baru namanya taat betul-betul kepada Allah. Allah. Taat kepada Allah dengan rela. Buat rela.
tanpa terpaksa. Itulah tanda keimanan kita ada kaitan dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Tanpa kita bergaduh sangat dalam jiwa pun tak bergaduh juga dengan suami ke mak yang tolong ingatkan tu semua, tak bergaduh. Ya, kita ikut, kita buat je dengan rela, insya-Allah. Bahasa tasawufnya ikhlas. Bahasa biasanya adalah rela. Rela. Rela tanpa dipaksa. Macam nak nyanyi tapi tak, saja je. Tak tahu lagu apa rela-rela ni, tapi ada juga kan. Ya, Kak Rafiah nak tanya ke? Allahumma salli ala Muhammad. Angkat tangan nak tanya ke? Bonda baru balik daripada Isra' Mi'raj. Majlis. Majlis depan rumah masjid. Masya-Allah, berkah. Terima kasih singgah majlis ilmu ni juga. Tanya Ustazah, Saya. di hujung-hujung usia ni Allah. masalah lutut. Jadi Ya. yang wajib tu komplit dah berdiri. Yang namanya Alhamdulillah. sunat boleh duduk tak apakah? Saya minta maaf. Makcik Rafiah umur berapa? Saya minta maaf dulu. Tanya umur berapa? 68. Okey, kalau Makcik Rafiah 68, saya boleh panggil kakak. Bukan mak, bukan bonda, bukan apa. Sebab apa? Kakak saya yang sulung 72. Ustazah Kakak muda saya yang lagi. sulung 72. Kakak saya yang sulung umur dia 72. Sebab Iya. itu Kak Haji Halimah tu hari tu dia suruh panggil bonda Halimah. Kakak ni suruh panggil. Setelah dia aku tanya umurnya cuma 62, 63. Masya Allah. Kakak saya yang sulung 72. Kami 97. Masih ada lagi. Saya apa Kak Mak. Rafiah? Mak 97. Mak saya 87. Alhamdulillah. Syukur. Oh. Tapi 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 kakak saya dah 72. Mak saya kahwin awal. Sangat awal. Dapat rezeki. Tapi kan, okey, kita berbalik pada soalan Kak Rafiah tadi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan risau Kak. Saya ni kan tak sakit lutut Kak. Saya sembahyang sunat pun duduk. boleh lah ya. Bukan boleh, tu yang kena belajar. Bukan boleh aja. Memang digalakkan pun supaya kita ni tak merungut. Sebab itu kena belajar ni. Dalam ni akan ditunjukkan bahawa semua solat fardu memang wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi bagi solat sunat, bagi mazhab Imam Syafi'i, duduklah, baringlah, pakailah. Kalau malas sangat pakai mata. Boleh. Solat. Apa Kak Fida? Apa lebih kurang Ustazah? Kalau Siapa solat, lagi? kalau kita duduk kan, kita tak reti. Tak reti apa? Tak reti kalau solat tu dalam duduk. Tak reti. Dia belajar. Sebab tu kena belajar ni. Nanti reti lah lepas ni. Nanti reti insyaAllah. Macam mana nak duduk sekarang ni? Untuk solat sunat boleh duduk. Boleh baring, ngiring. Boleh pakai mata. Boleh. Semua boleh. Boleh Kak Rafiah? Lepas ni duduk je untuk solat sunat. Tapi Okey. masa ada kurang ni Ustazah. Tak payahlah cakap pasal markah. Itu Allah punya kerja. Duk markah je kau pilih. Kita kan nak memantapkan keimanan hari ni. Jangan cerita markah lagi lah. Hanya Walaupun dia kita markahnya setengah. Apa Kak Rafiah? hanya dia yang menentukan. Hanya Aywa. Allah menentukan. Hanya Allah yang menentukan. Itu tanda keimanan. Kita buat aja. Yang penting kau jangan tak buat. Dah hujung-hujung usia katanya. InsyaAllah. Kak Rafiah, jangan risau. Allah akan menerima dengan apa yang kita pelajari dan kita imani. Sebab itu, mudah-mudahan dengan permulanya pelajaran kita dalam bab fiqah ni, kita punya ibadah akan lebih diperhatikan oleh Allah dan diberikan markah lebih tinggi walaupun setengah, tapi lebih berkualiti daripada kita duk paksa diri berdiri lepas tu duk mengeluh. Hilang Kak Rafiah. Amin ya Hilang. rabbal alamin. Kita duk berdiri. Istiqomah Orang duk kita. duduk berdiri. Ya Allah, sakit pinggang lah. Kau tahu tak? Aku sembahyang 6 waktu. Sakit pinggang. Habis lah semua. Hilang. Duk cakap cerita dengan anak ke, duk dengan jiran ke, duk dengan kawan-kawan ke, tiba-tiba kan. Hilang kebaikan tu. Jadi baik duduk diam-diam. Kalau solat sunat tu, duduk ke baring pun boleh. Tapi baring seorang bahaya sikit. Dia tertidur pula. Nanti dia tak habis solat sunat pula kan. Jadi duduk lebih baik lah. Duduk tu dibolehkan ya Kak Rafiah. Silakan lepas ni solat sunat, duduk saja. Okay. Tapi Ustazah, betul ke kalau solat malam lebih digalakkan berdiri lama? Kau boleh berdiri lama, kau lama lah. Kau tak boleh berdiri lama, kau duduk lah lama.
Senangnya Ustazah, fiqh kak, belajar fiqh ni, dia bukan memudahkan ibadah tau. Tetapi dia memberikan kita penilaian yang sangat bijaksana supaya kita ini buat ibadah dan kita tak mengeluh sebenarnya. Tak mengeluh. Mula berdiri, lepas tu duduk. Boleh. Boleh lah sangat je Ustazah. Kalau kau terus duduk pun boleh. Kalau berdiri, duduk, berdiri, duduk, duduk, berdiri. Solat sunat, boleh. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Terima InsyaAllah. kasih. InsyaAllah Ustazah. Ini dah masuk bab berapa ni, panjang dah ceritanya. Dah masuk bab tanya, tapi tak apalah. Boleh je. Untuk kelas yang Gemendur Iman ni, saya bagi ruang. Sebab yang tanya semua tadi kata umurnya dah hujung. Jadi kalau nak tanya apa pun boleh. Tak ada masalah. Kak, saya bukan nak memperkecilkan umur tu. Tak. Tapi umur yang hujung-hujung ni lah. Sebenarnya kan Kak Rafiah, umur kita orang yang muda ni pun hujung tau. Sebab apa? Kita mana tahu bila kita nak meninggal. Entah besok saya meninggal dulu. Entah Kak Kasmah yang muda ni pun meninggal dulu daripada saya meninggal dulu daripada Kak Kasmah. Oh, seram. Mudah-mudahan panjang umur Kak Kasmah ngaji bagi-bagi setiap hari. InsyaAllah Kak Amnira semua Kak yang lain lah. Umur ni dia bukan hujung, dia bukan mula. Kalau kata Allah sudah sampai waktunya untuk diangkat bertemu dengan Allah, kita kena ada persediaan. Persediaan ilmu. Ada persediaan yang paling kritikal sekarang. Yang kita tak banyak betul-betul memahaminya. Sebab itu kita ingat dulu kat dunia kita rasa macam betul kita buat. Tapi rupa-rupanya tidak semuanya itu menepati sunnah Nabi SAW. Wala'udzubillahi min zalik. Jangan sampai begitulah. Mudah-mudahan bila kita dah mula balik ni, bukan dulu tak belajar, dulu belajar. Tapi banyak lupa. Saya pun banyak lupa. Sebab itu saya suka ulang-ulang benda ni. Hampir 12 tahun kitab yang sama saya gunakan. Masya Allah, tabarakallah. 12 tahun lama untuk mengulang kitab yang sama ni sebenarnya. Mudah-mudahan semua sahabat yang dapat menerima ilmu fiqh manhaji ni untuk mazhab Syafi'i ni akan juga kata hubungan antara fiqh ni mudah-mudahan menambah keimanan kepada Allah dengan terikat hubungannya dengan Allah, dengan solat, dengan puasa. Kemudian dia akan berhati-hati dengan perkara halal dan haram bila belajar fiqh ini dengan penuh teliti, insya-Allah. Itulah kenapa kita kena belajar fiqh. Tapi jangan sampai terlalu teliti itu menyebabkan satu perkara itu menjadi satu bebanan. Contoh, kita nampak kedai makan orang Melayu. Orang Melayu. Kan? Orang Melayu punya kedai tak ada tanda halal. Tak ada tanda halal. Tapi kita duk pergi dapur, bang, ayam tadi sembelih bang. Bang, ikan tadi kena sembelih tak? Mana ada ikan tak sembelih, ikan siang je. Okay, jangan macam-macam. Jangan tanya bukan-bukan. Kalau dah yakin bahawa kedai itu adalah orang Islam yang sediakan, bismillah. Hi ala barakatillah. Doa bismillah tu, Allah akan jaga. Tambah lagi kalau nak lebih baik, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Segala yang masuk itu akan diberi perlindungan oleh Allah. Jangan cakap, ini manis ni, kencing manis. Mulut tu jagalah. Ini tanda keimanan tau. Kalau kita jaga mulut kita ni. Ini tasawuf. Ni tambah tasawuf sikit ni. Mulut kita ni kalau nampak benda tu manis, mudah-mudahan dia tidak menjadi mudarat. Sudahlah. Sebab saya memang suka minum manis, makan manis, semuanya manis. Sebab itu muka saya macam, saya gurau. Manis sikit lah. Saja. Manis selalu. Dah malam-malam ni kena gelak sikit kan, nanti tidur. Manis dan Okey. Manis serta peramah. Okey, peramah. InsyaAllah. Mereka ketawa seronok. Bu, percayalah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman. Hukum adalah syariat. Iman adalah tauhid. Dua-dua ada kaitan. Kenapa kita solat? Kerana kita beriman kepada Allah. Kenapa nak solat? Sebab Nabi buat. Nabi buat cara macam mana? Cara Nabi solat. Cara Nabi solat itulah yang kita ikut selama ni. Itulah kaitan untuk ada bekalan kita dan juga hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT ni, kita yakin dan percaya dia akan membawa kepada ganjaran syurga Allah kelak. Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebab dah 10.30 ni, walaupun tadi mulanya lambat sikit tadi ni,
Saya nak cerita beberapa ayat Quran. Sebenarnya ada lebih daripada Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap Subhanallah. 9 ayat Quran yang nak Allahumma salli ala Muhammad yang nak dikongsi. Tapi tak mampu untuk malam ni. Sangat banyak. Tapi malam ni saya nak ambil satu saja sebelum saya tutup ni. Di mana firman Allah Subhanahu Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ambil betul-betul ni. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu Taala memerintahkan. Ni perintah Allah ya. Bila dia perintah Allah, kita kena yakin bahawa perkara itu akan menambah iman bila kita percaya. Oh, ini perintah Allah rupanya. Apa yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan bersuci dan menjadikan sebahagian daripada tuntutan iman dengan bersuci itu. Allah suruh bersihkan diri, Allah suruh mandi, Allah suruh ambil wuduk. Apa kaitan dengan iman? Kak, kalau kita batal wuduk, apa yang keluar? Angin ataupun najis, betul? Ya. Betul, Wuduk. Ustazah. Wuduk tu kena basuh apa? Muka, tangan, sebahagian pada kepala, mazhab Syafi'i ni, dan kaki. juga kaki sehingga ke buku lali. Telinga memang basuh, tapi tu hukumnya tak wajib. Sunat. Lepas tu kena belajar fiqah ni lagi. Ini dia aku ulang-ulang. Ya, sebab supaya nak bagi tahu. Perkara ni dia ada hukum tertentu. Dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada harus, dia ada haram nanti. Dan ayat suratul Maidah ayat yang ke-6 ini di mana Allah memerintahkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq ni memang bucu ni kan. Tapi dia tak boleh basuh sampai rap-rap bucu. Ulama cakap lebihkanlah. Nabi kata lebihkanlah. Supaya kenapa kena lebihkan? Supaya lebihan ini kalau dia kurang dia akan disambar api neraka. Kalau dia lebihan dia akan menjadi cahaya. Itu iman. Kenapa kena beriman? Yang keluarnya kat bawah. Yang bunyinya adalah angin. Tiba-tiba yang kena basuhnya muka dengan tangan. Tak logik sangat sebenarnya ni. Tapi kerana kita beriman, kita buat kan? Kita buat. Kita taat. Sungguh-sungguh basah-basah kuyuplah baju semua dengan apa benda semua ni. Basah. Dulu masa mula-mula belajar apa? Belajar wuduk. Bapak saya suruh cakap dengan saya macam ni. Arwah bapak saya. Kau ni ambil wuduk ke mandi? Tahu tak macam mana jadi? Memang basah kuyuk lah semua ni. Saya dulu kecil-kecil. Tapi masa tu baru belajar tu sungguh-sungguh nak ambil wuduk tu. Tapi rupa-rupanya tersilap dan terlebih dan membazir banyak ketika kita kecil dulu. Dan kemudian kita belajar tentang menambah keimanan dan tuntutan iman ini dengan perintah Allah. Rupa-rupanya dia ada disebutkan dalam surah Al-Maidah. Ayat yang ke-6 itu sebenarnya panjang lagi ayat tu. Ada lagi dua rukun yang disebutkan selepas tu. Tapi untuk permulaan, dua perkara je dulu. Muka dengan tangan. Dan tangan ini adalah apabila dia disucikan, yang sudah disucikan di bawah, yang tadi buang angin tadi tu, dia akan menjadi suci dan dia boleh menunaikan solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak kerana percaya kepada Allah dan perintah Allah ini, itu yang orang, maaf cakap tidak dipilih oleh Allah untuk mengambil wuduk. Dia bukan sebab saja-saja kita dapat wuduk Allah yang gerakkan kaki kita pergi bilik air ataupun pergi tempat wuduk, kemudian kita ambil wuduk baik-baik. Itu semua Allah gerakkan. Kalau Allah tak izin, orang takkan nak ambil wuduk selalu. Takkan nak jaga wuduk selalu. Orang tak nak lah basah-basah sejuk-sejuk. Cukup sekali tahan sampai 5 waktu. Mana ada boleh tahan sampai 5 waktu. Satu waktu je tu dah menggigil-gigil. Kadang-kadang kita kan sebahagiannya. Tak apalah. Perbaharuilah wuduk. Tiba-tiba belum habis waktu nak masuk waktu zuhur. Subuh, masa tu duha. Tiba-tiba kita buang angin. Siapa yang bersungguh-sungguh tiba-tiba bila buang angin ataupun dia terbatal, tiba-tiba dia terus ambil wuduk. Di kalangan kita ni. Kalau tak kerana masuk waktu. Tak maaf macam kasar soalan saya. Tapi memang saja kena cakap macam gini ni. Supaya kita berfikir. Kalau Allah tak pilih, kalian tak pergi bilik air tu.
Tak pergi ambil wuduk tu. Tunggu solat lama lagi Tapi kami dulu masa belajar, masuk je satu majlis ilmu, maksudnya satu perkara belajar, ustaz kan tanya, ada wuduk tak semua? Kita orang nganga. Aku dah batal. Sama-sama kawan-kawan. Aku dah batal. Siapa yang belum ada wuduk, sila keluar ambil wuduk. Jadi tahulah yang keluar tu semua batal. Dah wuduk dari tadi. Baru mata pelajaran pertama. Pukul 7.30 ke pukul 8 pagi. Setiap hari ditanya begitu. Untuk menjaga wuduk itu sentiasa pada diri. Kerana Allah memerintahkan sebenarnya wuduk ini hanya untuk kita beribadah, solat dan untuk membaca Al-Quran. Tapi kenapa diajar begitu sekali pada kami ketika itu? Kerana dengan wuduk ini, kalau belajar tasawuf, wuduk ini akan menyucikan jiwa dengan kita membersihkan jasad kita. Subhanallah. Maka perkara ini adalah perkara yang besar. Ya Kak Lima? Nak tanya ke? Tak ada? Okey. Jadi Kawan Ustazah dah jawab. Ustazah dah jawab. saya dah jawab ke? Okey, alright. Kawan nak Alhamdulillah. tanya Ustazah. Puan, silakan. Yang wajib tu tangan, muka, apa tu, kepala dan Muka, kaki. tangan, bukan tangan muka. Muka, tangan. Muka, tangan, kepala dan kaki. Okey, tapi disebabkan adakah ini pembaziran Ustazah? Tiap kali bila nak ambil wuduk tu dengan sendiri dia rasa nak bersuci, suci di tempat yang keluar angin walaupun tak ada kekotoran, tapi kita sucikan juga dia kan? Baru Kan? kita ambil wuduk. Adakah Ada. itu satu pembaziran? Tidak dikira pembaziran. Cuma kalau tiba-tiba, kalau buang airnya kecil sikit, buang air kecil lah. Tiba-tiba pakainya 2 baldi, itu membazir. Faham tak ayat saya? Faham. Maksudnya, buang air kecil tu, setengah baldi pun dah cukup bersih dah. Kalau ya betul bersihkan. Tapi kalau tak yakin, 1 baldi tu okey lah untuk orang macam kita ni. Tapi tiba-tiba buang air kecil 2 baldi, itu membazir. Okey? Tadi yang Tapi untuk tak kira membazir. mestinya kita sucikan ni Ustazah sebelum kita berwuduk tu, tak mesti ya Wuduk Ustazah? benda tu memang kena sucikan. Kita punya kemaluan kena bersihkan. Kena sucikan. Kan dia Walaupun kena kita bersih. berangin kan? Kita akan belajar nanti, kita kena hadas kecil dan ada hadas besar. Ya Ustazah. Suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. InsyaAllah. Kita rasa lebih bersih dan sempurna Ustazah. Ya, itu bukan kira membazir. Tetapi kalau air tadi itu lebihan, itu dikira membazir. Ada soalan lain? Silakan. Ustazah, kawan saya tu dia selalu buang angin. Okey, dia ambil wuduk dan solat buang angin. Lepas tu ambil wuduk. Lepas tu dia kena ambil wuduk. Lepas tu dah tu buang angin lagi sekali. Okey, Ustazah nak tanya kalau Angin buang dia angin tu, angin dia bunyi kat mana? bunyi di belakang. Memang keluar angin? Ya. Tapi kalau maksudnya badan dia berangin lah. So Ustazah ada Dia kan badan berangin dengan keluar angin tak sama tak? badan dia banyak angin. Jadi dia selalu terkentut. Begitulah buang angin di belakang. So Lepas tu? maksudnya adakah dia kena ambil solat ambil wuduk sekali lagi, lepas tu terkentut kali kedua lagi? Ya, memang dia kena. Kalau dia terkentut, confirm kena. So ada kentut, buang angin. adakah kali ketiga dia kena buat lagi? Gitu. Ya, Soalan sampai dia tak keluar angin. Tapi kalau dia dah ambil wuduk kali kedua, kali ketiga, kali keempat, buat yang wajib je. Tak payahlah buat yang sunat tu. Tak, Sebab maksudnya ada solat wajib lah ni. Maksudnya bukan kalau gitu. pasal solat. Wuduknya kak. Maksudnya wuduk dia ada uh-huh. wuduk yang wajib, ada wuduk yang sunat. Wuduk yang wajib sekali je. Okay. So ambil wuduk tu, kalau dia ada penyakit macam gini, ambil yang sekali, tak payah buat yang sunat. Buat yang wajib je. Yang 4 kali tadi tu. Muka, tangan, sebahagian daripada kepala, kiri, kanan, ke apa sebahagian, kemudian kaki je. Dah lah. Sebab dia ada penyakit. Okey. Kira penyakit lah gitu. Okey. Penyakit lah tu sebab dah pergi ambil wuduk, buang angin lagi. Ambil wuduk, ada angin lagi. Ambil wuduk, ada angin lagi. Mudah-mudahan Allah beri dia sihat insya-Allah. Minta doa pada Allah. Infak banyak-banyak supaya dia tak diuji berterusan. Untuk nama dia. Ya, terima kasih Ustazah. Wallahualam. Sebelum saya tutup, soalan lain? Ustazah, soalan lagi Ustazah. Kalau kita nak tidur Ustazah, ambil wuduk kan, tapi macam kaki tu ada masalah, macam selalu kena air. Jadi boleh tak kita tak menyelati air kecil-kecil jari, kita hanya lalukan saja? Betul, kena belajar dekat fiqah. Sebab menyelati tu hukumnya apa? Sunat. Lepas tu?
Maksud saya tu macam sapu je ke atas kaki dan bawah kaki Yalah. gitu. Maknanya tak sempurna, tak seluruh. Dia kalau dia sunat tak buat pun tak ah. Tak apa. Tapi maksudnya tak kadang-kadang saya fikir macam tak kena lah. Tapi macam isyarat je Ustazah. Sebabnya kadang-kadang kalau Halimah, dah. Halimah, Ya. dengar baik-baik Kak Halimah dan semua yang dirahmati oleh Allah sekalian. Amin. Sebab Ya, itu amin. bila kita memahami di antara perbezaan wajib, sunat dan juga perkara-perkara yang makruh. Kalau kita meninggalkan perkara yang sunat ketika mana kita ada kesukaran. Sebenarnya saya tak ada kesukaran Kak Halimah. Saya menyelati tu seminggu sekali je saya buat Kak Halimah. Hari Jumaat je. Kenapa? Baik. Ustazah kena buat sikit. Ya ilahi, ya Allah, ya Tuhanku. Dia adalah perkara yang sunat yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dia tak dapat apa-apa. Itu saja. Tetapi kalau boleh buat, tapi kalau dia menyukarkan dan dia memenatkan dan dia melenguhkan dan dia membuatkan kita rasa susah, kemudian kita merungut, dia juga tidak dikira Kak Halimah. Tapi Jadi- air kira tak rata lah Ustazah. Kiranya tak rata. Kita macam atas bawah tak ada sempurna seluruh lah kena. Sebab itu, renggangkan sikit kita punya jari jemari tu, sapu je lah air. Boleh je. Renggangkan jari Ya. tu tanpa menyelati. Kan kita boleh gerakkan jari kita tanpa menyelati, Ya. betul tak? Kecuali Ya. kalian ada sakit jari lah. Wallahu a'lam wa na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Ustazah. Kak Halimah, kalau kita lah diberi izin oleh Allah untuk buat perkara sunat, alhamdulillah. Tapi kalau tertinggal perkara itu adalah hukumnya sunat Kak Halimah. Kalau tak buat, tetap kita punya fardu wudu itu diterima oleh Allah. Amin. InsyaAllah. Okay. Amin Saja ya malam. Rabbal Alamin. Boleh Baik. Boleh malam ni? Terima kasih. Kita sambung lagi malam bila tak tahu lah. Dia kena ikut pengurusi. Dia cakap ada, tak ada, cakap tak ada. Kau doa lah pada Allah. Kelas ni boleh ada hari-hari pun okey juga sebenarnya. Sebab dia pukul 9 lebih. Saya tak ada kelas lain pukul 9 lebih. Biasa kelas saya pukul 8. Biasa kelas saya pukul 8. Sebab dia kelas ni online je. So kalau kau setakat 9 suku, 9.30 tu, masih okey lagi. Sebab kakak ni macam tak nak tidur je semua. Tapi aku nak tidur. Okey lah. Setuju Ustazah, hari-hari ada kelas. Saya ada kelas pukul 8 hari-hari. 9 lebih ni saya tak ada. Tapi sebab hari ni Gemma Nur Iman, AJK Gemma Nur Iman, pengerusi Gemma Nur Iman personally nak share ilmu, nak minta saya share ilmu, saya sangat-sangat bersyukur. Pucuk dicerita ulang berdatang lah. Macam tu lah. Alhamdulillah. Tapi bayangkan dalam masa tak sampai 1 jam, aku tak habis berapa topik. Kau punya soalan lagi banyak daripada apa yang belum kau belajar sebenarnya. Tapi itulah yang benda dalam kepala kita, kita selalu keliru. Benda tu macam mana? Macam mana kita buat ibadah tetapi kita keliru? Itu adalah satu perkara yang akan menyebabkan syaitan akan masuk dan dia akan meragukan kita. Dan macam tu, akhirnya kita tak buat pula perkara tu. Wal na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan kefahaman ini. So jangan risau Kak Halimah, perkara sunnah kalau tak buat tak ada masalah. Kalau buat dia memang menyempurnakan. Tapi kalau dah tak boleh buat, macam mana kita nak paksa diri kita? Kalau kita paksa, saya takut je kita merungut. Jangan merungut bila buat ibadah. Jangan merungut bila buat ibadah. Sebab dia tidak akan meninggalkan kesan pahala. Dia malahan akan meninggalkan kesan dosa kecil kerana merungut itu. Dan hilang pahala itu. Wal na'udzubillah min dzalik. Saja untuk malam ni. Okey. Betul tu Ustazah Win. Kita pun tak pergi hari ni kelas ceramah. Sebab merak. Sebab saya nak bersama PK Ustazah. Kalau Maksudnya kita dalam- balik lagi dia ada makanan untuk jamu. Saya tak Ya, pandang jamu. InsyaAllah Kak Ya, Noreha. kita- Terima kasihlah kerana mendahulukan. sebab nak ni ilmu Ustazah PK ni. Alhamdulillah. Allah izin Kak Noreha. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kemudian untuk akhirnya saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah kata. Kalau ada persoalan boleh bagi pada admin Gemma Nur Iman. Kak Amnira hari ni bolehlah tanya pada dia. Kalau nak tanya pada saya pun boleh juga. Mintalah. Mudah-mudahan Allah SWT bagi panduan untuk kita berkongsi ilmu ini berterusan. Kerana perkara ini adalah wajib dan dia tidak boleh diberi kepada orang lain untuk belajar. Kitalah yang kena mempelajarinya dan kita bersungguh-sungguh untuk memahaminya kerana Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW. Itu saja untuk malam ni. Saya serahkan kembali kepada Kak Amnira sebelum saya tutup nanti. Silakan Kak Amnira. Alhamdulillah. Masya-Allah. Barakatillah Ustazah. Mudah-mudahan kita
tambah kefahaman kita dalam urusan agama. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Amin. barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat Amin. kepada kita semua. Amin. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Gemuruh Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, istiqamah dengan majlis ilmu, masya-Allah. InsyaAllah. Besok kita ada kuliah subuh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Juno dengan bacaan Asma' Husna, Surah Yasin, Tahlil, Zikir Munajat dan Doa. Dan kuliah yang seterusnya boleh rujuk dekat grup Gemuruh Iman. Jadi saya sebelum menutup majlis, dengan ini saya mewakili Gemuruh Iman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu Tenang aja Kak, tenang aja. yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita, mudah-mudahan ada kuliah yang akan datang insya-Allah. Bagi menutup majlis, saya mohon sekali lagi Fadilah Ustazah untuk bacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعاملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا متبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك العتيق ومسجد النبوي في هذه رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin. Kita kebaikan hari kita le kamu Ustazah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.